Okey, saya harap nampak ya, Adobe saya ni. Baik, nota ni telah pun saya kongsi di dalam Google Classroom anda. Jadi boleh tengoklah dalam Google Classroom nanti, boleh download dan boleh jadikan sebagai rujukan. Sebab soalan-soalan yang selepas minggu ni, maksudnya semula pada minggu ni sampai minggu terakhir termasuk dengan, tajuk pembentangan anda akan menjadi soalan utamalah dalam soalan, peperiksaan akhir anda nanti. Okey, peperiksaan akhir nanti akan cover semua tajuk selepas minggu ke-8 termasuk tajuk pembentangan anda. Jadi sebaik-baiknya anda, kutip semua nota ni dan jadikan sebagai rujukan. Walau bagaimanapun tajuk-tajuk sebelum daripada minggu ke-8 ini ada di antaranya akan dimasukkan dalam soalan peperiksaan akhir juga. Ada, bukan tak ada tapi sikitlah berbanding dengan peratusan untuk soalan yang selepas minggu ke-8 ni. Jadi semua diminta bersedialah awak start minggu ke-8 ni sebenarnya awak dah mula sibuk dah. Okey, bukan tajuk, bukan subjek saya saja awak sibuk ya. Awak akan sibuk dengan subjek-subjek lain juga. Awak akan sibuk dengan pembentangan, dengan mid semester exam, dengan kuis awak, dengan tugasan-tugasan, assignment yang kena hantar kan. Saya tahu, tapi walau bagaimanapun, utamanya ialah nanti anda akan menduduki peperiksaan akhir. Nak tak nak kena fokus yang itulah juga ya. Okey, jadi bersedialah pada setiap masa kena bersedia. Memang awak akan rasa starting minggu ke-8 ni dia akan jadi lebih mencabar, sebenarnya lah. Okey, tapi usahalah insya-Allah, okey. Baik, untuk penulisan teks kita akan fokus pertama sekali di sini ialah penulisan teks ucapan. Penulisan teks dia banyak teks ucapan, teks pengacaraan majlis dan juga teks berita. Jadi mana-mana majlis ataupun program, contohnya program yang berkaitan dengan majlis rasmi atau majlis tidak rasmi memerlukan teks perasmi. Teks perasmi itu ialah teks ucapan lah. Jadi perasmi-perasmi mereka selalunya akan menulis teks ucapan mereka untuk beberapa sebab. Okey, itu yang pertama. Ataupun dalam setiap program rasmi itu adanya seorang pengacara majlis, jadi dia memerlukan teks pengacaraan majlis. Yang ini lebih kepada majlis yang berbentuk formal. Walau bagaimanapun, ia diperlukan juga dalam majlis yang berbentuk santai. Sebab apa? Sebab penulisan teks ini bukan sekadar untuk dibaca, tetapi juga ia menjadi satu bentuk macam panduan, garis panduan ataupun panduan masa untuk pengacara majlis itu tahu bila apa yang nak jadi lepas ni, apa agenda lepas ni, siapa yang akan datang berucap dan sebagainya ya. Jadi teks pengacaraan majlis juga penting. Yang terakhir sekali adalah teks berita. Pembaca-pembaca berita sebenarnya mereka membaca teks yang telah diberikan kepada mereka, yang mana teks itu ditulis pun secara berformat. Jadi kalau awak tengok mereka yang membaca berita selalunya berbunyi formal. Kalau yang tidak berbunyi formal itu selalunya mereka buat macam berita santai dan sebagainya. Walau bagaimanapun adalah sangat-sangat diperlukan sekiranya mereka mampu mengeluarkan teks. Sebabnya teks formal ni, teks penulisan bukan rasmi ni, teks penulisan rasmi ini, ia banyak membantu dalam bentuk memandu ke arah mana pembaca teks ini. Siapa yang perlu dia salutasikan, berapa lama dia perlu membaca, apakah agenda-agendanya. Jadi semua perkara-perkara tersebut ada di dalam teks. Sebab itulah teks ini amat penting bagi tiga perkara tadi. Tiga pembaca teks. Jadi hari ini kita tengok kepada teks ucapan sahaja. Okay. Teks ucapan ini kita banyak fokus kepada teks ucapan perasmi. Sebab teks ucapan perasmi ini selalunya adalah bersifat formal, bersifat rasmi. Sebab bila dia nak merasmikan sebarang majlis, selalunya dia akan berpandukan teks yang diberikan. Dia tak boleh nak cakap lebih daripada masa yang diberikan oleh penganjur. Mungkin penganjur buat tutup sebelah mata lah walaupun perasmi ni datang cakap panjang. Dia tak boleh nak cut perasmi sebab selalunya perasmi ni orang-orang besar. Jadi nak tak nak perasmi kenalah rajin sikit nak menulis teks. Okey, contohnya macam PM kita, Perdana Menteri kita bila dia buat kenyataan rasmi di akhbar-akhbar atau kenyataan rasmi di televisyen, kita banyak tengok beberapa kali dah Perdana Menteri kita berucap
bersempena dengan PKP, bersempena dengan darurat dan sebagainya. um, Ia sebenarnya adalah bacaan teks yang telah ditulis. Kita tengok bagaimana rasminya bunyi ucapan beliau, semua itu disebabkan teks yang disediakan adalah bersifat rasmi. Okey, yang pertama, teks adalah satu bentuk penulisan yang berformat. Ini dah banyak kali saya sentuh, dah banyak kali saya ulang bahawa sekarang kita berada dalam penulisan yang berformat. Yang mana dalam konteks modul ini, ia adalah bukan lisan kepada lisan. Teks ini memang dalam banyak penulisan rasmi, dia ada banyak genre kan, dia ada banyak kategori, banyak kumpulan. Jadi kumpulan teks ialah satu kumpulan penulisan yang bakal ditranslasikan kepada bentuk lisan. Nampak saya rasa awak nampak apa yang saya cakap ni. Okey, bukan lisan kepada bentuk lisan. Okey, di mana bila anda menulis teks ucapan, anda sebenarnya bermotifkan teks itu untuk dibaca oleh seseorang. Okey. Dalam arti kata lain, ia adalah untuk dibaca, diucap atau dilafaz menggunakan lidah kepada penerima. Maksudnya orang yang mendengar, dia lebih kepada teks ini ditulis untuk dibaca oleh orang yang bercakap atau berucap berbanding dengan penerima yang membacanya. Tak. Okey, para pendengar dia tidak membaca teks anda, dia sekadar mendengar. Tetapi anda yang menukar teks bukan lisan itu kepada lisan. Di mana pembaca dia akan bacalah. Sama ada anda sendiri yang baca ataupun orang lain yang baca. Ada beberapa teks yang ditulis oleh pihak lain. Contohnya macam Perdana Menteri sendiri, bukan beliau yang menulis. Teks beliau dia ditulis oleh seseorang. Jadi penulis teks untuk beliau kena faham beberapa perkara yang perlu dia tonjolkan seolah-olah bahawa teks itu memang datang daripada Perdana Menteri. Okey, walau bagaimanapun penulis teks perlu kepada beberapa panduan. Okey. Sebagai seorang penulis teks, dia perlukan apa? Dia perlukan maklumat yang sangat tepat tentang agenda, tentang tarikh, tempat, masa dan isi teks. Okey, agenda, tarikh, tempat, masa, isi teks. Ada 5 elemen di sini yang perlu seorang penulis teks tahu. Bila seorang penulis teks tahu semua ini, dia boleh menulis teks itu dengan baik. Contohnya macam teks Perdana Menteri kita, dia kena tahu isi teksnya apa. Hari ini Perdana Menteri nak bagi ucapan rasmi tentang apa. Okey, esok tentang apa. Jadi apakah agenda-agenda di dalam teks tersebut? Apa yang hendak disentuh oleh Perdana Menteri kita? Jadi penulis teks ini dia kena tahu satu-satu. Bila dia tahu semua perkara tersebut, maka senang untuk dia menulis. Okey, jadi ni 5 perkara ni kena simpan, kena pegang. Ini soalan paling seronoklah ditanya dalam soalan peperiksaan akhir. Sukar untuk menulis teks kalau tak dapat semua informasi ni. Memang sukar. Saya sendiri pun pernah ditugaskan untuk menulis teks, teks ucapan. Jadi bila saya tak tahu apa yang perlu diperkatakan, contohnya untuk majlis apa ni? Kita tak tahu majlis apa, orang suruh kita tulis teks ucapan. Mana boleh. Bila majlisnya, siapa yang datang? Kita nak bagi salutasi. Jadi kalau kita tak tahu banyak benda, jadi memang sukar untuk menulis teks. Untuk sesenang-senangnya ialah bila kita menjemput seorang perasmi untuk datang merasmi majlis kita lah, contohnya macam anda nanti masuk kelab dan sebagainya, sekiranya anda nak jemput seorang perasmi, anda bagi surat pada dia mengatakan bahawa puan atau tuan dijemput untuk merasmikan majlis kami, anda kena bagi tahu semua maklumat ni. Yang senangnya ialah anda hantar sekali tentatif program. Hantar objektif program, matlamat program atau objektif program, kemudian awak hantar tentatif program. Sebab dengan tentatif program selalunya dia lengkap. Dia ada tarikh, ada tempat, ada masa, dia ada siapa jemputan-jemputan utamanya, dia ada agenda-agendanya. Jadi dekat situ kita sebagai penulis teks kita akan faham, oh jadi teks dia sampai kat ni, jadi kena cakap pasal apa. Contohnya macam anda diminta untuk merasmikan majlis penyerahan bantuan banjir kepada penduduk kampung, contohlah jadi anda kena tahu siapa penduduk kampung itu, apa nama kampung tersebut, berapa banyak mangsa banjirnya, jadi apa yang bakal diberikan kepada mangsa banjir. Jadi sebagai perasmi anda kena tahu semua benda tu sebab anda yang akan menulis teks.
Okey? Dan sebagai orang yang menjemput anda untuk merasmikan, orang tu kena bagi semua informasi itu pada anda. Kalau tak ada, kena minta. Sebab memang mustahil untuk menulis sebuah teks ucapan yang sangat tepat untuk majlis yang diberikan sekiranya kita tidak ada informasi itu. Okey? Yang penting sekali ialah ia bersifat formal lah. Cuma zaman sekarang ni kita lebih suka mendengar ucapan yang santai. Seperti mana yang Perdana Menteri kita buat ya. Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya nampak dia dah mula untuk bercakap santai dalam ucapan secara rasmi. Sebab apa? Sebab kita dalam satu senario yang sangat memerlukan satu bentuk kata pemujukan, satu bentuk pemahaman, satu bentuk pendedahan kepada rakyat supaya rakyat tak memberontak. Okey, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin dia keluar dekat televisyen dia cakap secara rasmi, sangat-sangat rasmi, okey, rakyat akan jadi lebih murung, rakyat akan jadi lebih takut. Jadi bila Tan Sri Muhyiddin saya nampaklah gaya teks beliau ni agak santai berbanding dengan gaya teks Datuk Seri Najib, uh, Tun Mahathir ya, kita nampak bahawa Muhyiddin Yassin lebih santai. Sebab apa? Beliau menjadi Perdana Menteri dalam keadaan negara tengah dalam wabak. Jadi nak elakkan rakyat memberontak, begitulah sebetulnya dia jadi banyak cerita Makcik Kiyah, okey. Dia buat cerita pasal, dia bagi doa, dia buat cerita yang agak kemasyarakatan lah. Jadi rakyat boleh terima pendekatan tersebut. Adakah tidak menggunakan teks? Masih menggunakan teks. Okey? Jadi itu teks ucapan zaman sekarang ni orang lebih suka santai. Walau bagaimanapun, ia masih bersifat formal dalam kebanyakan majlis rasmi. Okey? Kita tengok sedikit tentang pengenalan teks ucapan. Okey, pengucapan umum yang dibuat di khalayak secara rasmi adalah memerlukan teks sebagai rujukan dan panduan. Perkara pokok utama untuk sebuah teks ialah ia menjadi rujukan dan juga panduan. Itu penting rujukan dan juga panduan. Kepada apa? Kepada pengucap. Kalaulah seorang pengucap itu memang jenis kata boleh cakap secara spontan, lepas tu dia memang jenis orang yang begitu berpegang kepada masa dia tengok tentatif dia 10.30 sampai 10.45 je dia boleh bagi ucapan. Jadi walaupun dia tidak ada teks, dia akan begitu tega dengan masanya. Dia tengok dia letak jam dia kat situ tapi dia sembang secara spontan lah. Boleh sebenarnya. Tapi perkara lain yang perlu kita lihat ialah dia bukan saja menjadi rujukan dan panduan kepada pengucap. Apabila teks ucapan itu ditulis, ia juga menjadi bukti dokumentasi dan rujukan. Itu yang penting. Anda boleh bercakap secara spontan, tetapi bila ia diminta sebagai bukti dokumentasi dan rujukan banyak pihak, anda tidak mampu memberikannya kepada pihak tersebut. Itu yang jadi payah sikit tu. Kebanyakan kebanyakan wartawan bila dia pergi kepada mana-mana majlis, kadang-kala dia tak sempat nak menulis apa yang diperkatakan oleh perasmi. Jadi kadang-kala dia akan tanya kepada pembantu YB ke ataupun personal assistant YB ke, dia tanya, ada teks ucapan tak? Dia tanya. Jadi dia minta tu sebagai apa? Sebagai bahan laporan dan juga beritanya. Jadi memudahkanlah. Tak perlu nak cakap sekali lagi kepada pemberita atau wartawan kita just bagi je bukti kita bagi je teks ucapan, lepas tu mereka akan sendiri saring dan juga menggunakan untuk laporan dan berita mereka. Okey, mudah. Yang susah sikit ketika menulis lah. Itu je susah sikit lah. Okey. Dan setiap elemen dalam format asas adalah perlu dimasukkan agar penyampaiannya kelak adalah tepat. Okey, yang pertama, elemen yang pertama ialah menyenaraikan isi-isi utama dan pecahannya. Isi-isi utama ini anda kena tahu agendanya tadilah. Agendanya apa? Majlis perasmian dia merasmikan majlis menyerahkan sumbangan kepada mangsa banjir. Jadi apakah isi-isi utamanya? Apakah pecahan-pecahannya? Yang itu kena tengok berdasarkan agenda. Mungkin isi utamanya anda mengeluarkan statistik tentang mangsa banjir di tempat berkenaan.
Isi utamanya mengeluarkan tentang senarai bantuan-bantuan yang pernah diberikan di tempat berkenaan. Pecahan-pecahannya ialah anda menyenaraikan lagi di mana bantuan boleh didapati oleh rakyat sekalian. Okey, jadi isi-isi utama ini kena-kenalah kepada tajuk dan tempat. Janganlah bila pergi bagi mangsa banjir, anda pergi cerita pasal benda lain pula. Okey, pergi ngepeng benda lain pula. Dia tak masuklah. Sebabnya rakyat datang tu memang datang untuk mendengar maklumat daripada perasmi. Dia nak dengar apa yang kita bakal dapat untuk bantuan kita ni. Apa yang sebenarnya berlaku di kampung kita. Kenapa sampai ramai setiap tahun hujan kena banjir seumur ni. Setiap tahun tak pernah tahun yang tidak banjir. Banjir seumur. Apa yang pihak pihak YB dah buat untuk kampung kita. Jadi itu yang dia nak dengar. Bila kita pergi lari daripada tajuk yang kita nak dengar, kadang-kadang rakyat jadi macam, tu yang malas nak dengar ucapan tu kan. Dengar-dengar ucapan, kita mencari jawapan untuk persoalan kita tak jumpa dalam ucapan. Jadi bila pergi majlis, pastikan isi-isi tu ialah berkaitan dengan majlis. Itu biasalah, itu boleh cakap secara formal secara rasmi saya boleh cakap macam ni. Tapi bila sampai pada majlis berkenaan, kadang-kadang ramai perasmi tak boleh. Tak boleh follow teks dia, dia mesti nak pusing juga. Itu bergantung kepada orang kata agenda tersendirilah. Agenda individu tu macam mana. Tapi kita mengharapkan selaku seorang perasmi, dia bersifat profesional dan bercakap atas kepentingan program Kedua, susun isi-isi utama dan pecahannya. Selepas kita menyenaraikan isi utama, susun yang mana dahulu, yang mana terkemudian. Yang mana dahulu yang boleh anda sentuh. Selalunya anda mengeluarkan dulu statistik. Statistik masa-masa banjir, statistik setiap tahun tu berapa orang yang terlibat. Okay. Lagi statistik bantuan yang telah diberikan sebelum ini. Selepas tu baru masuk. Baru masuk kepada bantuan kami pada hari ini ialah apa. Kami menyerahkan bantuan kepada siapa. Kemudian masuk pula pada isi lain. Anda boleh menghubungi kami di mana dan sebagainya untuk bagi maklumat kepada mangsa bahawa mereka sebenarnya boleh mengadu sekiranya mereka menjadi mangsa banjir. Jadi bila anda susun isi utama daripada yang kata selalunya kita mulakan dengan yang umum. Kepada isi umum kepada isi yang lebih berfokus dekat bawah tu. Jadi dalam masa sama anda bukan sekadar memberikan satu bentuk alur jalan yang senang difahami oleh pendengar, tetapi anda menyebabkan mereka duduk dan tunggu. Sebab tu bagi general dulu, bagi yang umum dulu supaya mereka dengar dulu pengenalannya, apakah perkara umumnya. Lepas tu barulah mereka tunggu baru cakap pasal bantuan. Jadi mereka sukalah dan mereka akan duduk tunggu sampai habis. Kalau kita beritahu dahulu bantuan kita apa, nanti bila habis je cakap pasal tu, mereka sibuklah sembang dan sebagainya. Tapi bila kita pandai susun isi utama, kita sebenarnya menahan dan menarik perhatian mereka daripada awal hingga akhir teks ucapan. Yang penting juga nombor 3 ialah kumpul maklumat dan bahan-bahan sokongan. Kumpul maklumat. Sebagai seorang perasmi ataupun bila anda nak tulis teks, kita tak boleh nak menulis teks ni orang kata main fakta atas angin je ataupun awak pergi tanya orang je kan. Orang pun tak gunakan maklumat dan bahan sokongan yang mantap. Jadi apa yang boleh anda buat ialah cari data-data yang betul. Biar semua perkataan yang keluar daripada mulut perasmi ini ialah sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang janji kosong, omong kosong. Sebab bila perasmi, anda sebenarnya berhadapan dengan pendengar yang sangat ramai. Ramai. Okey, membawa daripada 5 orang kepada ribuan, jutaan orang. Okey, seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita bila dia bercakap, satu Malaysia dengar. Mungkin juga dibawa sehingga ke seluruh dunia yang mendengarnya. Jadi kita kat sini sebagai perasmi atau orang yang membaca teks atau menulis teks, kita kena pastikan maklumat-maklumat tu betul. Sebab itulah yang akan menyokong hujah kita. Itulah yang akan membantu fakta kita. Jangan sampai kita pula jadi orang kata penyumbang kepada fakta yang tidak benar. Okey. Sediakan teks dan bahan ucapan. Okey, lepas dapat maklumat, tulislah teks. Tulis teks tu. Teks dan bahan ucapan, istilah bahan ucapan ni ialah contohnya macam kalau nak masukkan pantun ke, nak masukkan doa ke, nak masukkan gurindam ke, kan? Nak masukkan apa lagi, kata-kata hikmah ke, itu
contoh bahan ucapan lah. Di mana kita selitkan di dalam teks kita. Jadi sediakan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, semak dan uji. Semak dan uji ni hantar kepada pihak yang kedua atau ketiga. Tolong semak dari segi tata bahasa, dari segi penggunaan perbendaharaan kata, dari segi kesesuaian isi. Okey, disemak. Diuji ni orang kata faham ke tidak apa yang ditulis kan. Jadi mungkin anda seorang je faham sebabnya anda sendiri yang faham apa anda nak cakap. Tapi bila anda baca depan beberapa orang, mereka tak faham apa sebenarnya yang anda nak cakap. Selalunya nombor E ni jarang orang buat. Memang jarang orang buat. Kalau saya jadi perasmi pun saya jarang buat yang ini. Cuma digalakkan sekiranya ada masa dan ruang yang terlebih tu, anda digalakkan untuk semak dan mengujinya. Okey. Jadi gaya penulisan ada 3. Gaya rendah, gaya sederhana dan gaya tinggi. Ini bergantung kepada latar belakang kemahiran penulis dan latar belakang individu. Jadi sebagai orang yang menulis teks, saya bagi contoh yang menulis teks untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau kena sedikit sebanyak tahu tentang latar belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Contohnya, bila dia letak doa dalam dulu awal-awal PKP dulu, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah diangkat sebagai Perdana Menteri yang sangat-sangat unik sebab dia membaca doa di TV. Dia baca doa sempena dengan coronavirus pada mula-mula kita PKP dulu. Jadi bila orang yang tulis teks tu, dia kena pergi bawa kepada Tan Sri Muhyiddin dulu. Dia kena tanya boleh tak masukkan doa tu atau mungkin Tan Sri sendiri yang nak doa tu. Jadi latar belakang Tan Sri dia boleh membaca doa dengan baik. Jadi bila dia boleh membaca doa dengan baik, jadi benda tu tak kekok lah bila dia menyampaikannya, bila dia membacanya. Tu yang penting tu kita tahu latar belakang individu yang nak menyampaikan ucapan. Contohnya macam anda menulis satu teks. Anda suruh orang yang membaca itu dalam bahasa Inggeris atau bahasa Cina. Teks anda tu anda masukkan bahasa Cina atau bahasa Inggeris. Sedangkan orang yang nak baca tu, dia tak tahu bahasa Inggeris atau tak pandai bahasa Cina. Macam mana dia nak baca? Jadi kat sini kena tahu latar belakang kemahiran menulis. Macam anda sendiri dah belajar kan? Dah belajar jadi kemahiran menulis teks anda baik. Mungkin mereka yang tidak pandai lagi atau tidak belajar kemahiran menulis teks, bila diberi pada dia untuk menulis teks, dia tak boleh tulis. Itu latar belakang kemahiran penulis. Latar belakang individu, kita yang tulis teks untuk orang lain, kita kena tengok siapa orang tu. Orang tu jenis macam mana. Iaitu benda penting lah ya. Jadi bila kita menulis tu, kita kena tengok yang ketiganya ialah siapa pendengarnya. Itu yang ketiga. Jadi pendengar ini dia ada tiga kelompok. Satu kelompok gaya rendah, kelompok gaya sederhana, kelompok gaya tinggi. Bila kita menulis teks, kita kena tengok siapa kelompok kita secara majoriti. Kita tak boleh nak ambil secara minoriti. Secara majoriti. Okey, secara majoriti saya merasakan ataupun statistik mengatakan majoritinya adalah orang dalam gaya tinggi yang datang majlis kita ni. Contohnya macam saya dipanggil untuk memberikan ucapan di convocation. Okey, convocation ni di gaya tinggi. Memang gaya tinggi sebab yang datang tu ialah orang-orang akademik, pelajar-pelajar universiti. Ibu bapa yang jenis orang kata yang memang tahu tentang pembelajaran anak-anak di peringkat yang tinggi. Jadi kalau ada pun ibu bapa yang berada di gaya rendah tapi itu minoriti. Majoriti di sini gaya tinggi. Jadi penulisan teks saya perlu gaya tinggi. Apa yang ada dalam gaya tinggi? Ia bersifat lebih formal atau rasmi. Ia mengungkapkan isu yang biasanya berbentuk keilmuan. Okey, dan dia biasanya diucapkan dengan penggunaan bahasa yang tinggi. Itu contoh gaya tinggi. Jangan bagi gaya tinggi kepada umum atau pendengar gaya rendah. Anda pergi cakap tentang pendidikan gaya tinggi, tentang kebat, tentang apa lagi STEM, macam-macam lagi benda anda cakap tentang Institut Pengajian Tinggi tapi anda bercakap dengan budak-budak sekolah rendah. Anda rasa dia nak dengar ke apa yang anda nak cakap? Rasanya tak dengar dah. Okey? Jadi gaya rendah ni dia mudah dan biasa difahami selalunya untuk budak-budak sekolah rendah, budak sekolah menengah atau mereka yang mempunyai kurang pendidikan. Itu gaya rendah. Gunakan ayat-ayat yang mudah. Dan juga gaya sederhana. Gaya sederhana ni dia bersifat lebih santai. Dia tidak tinggi, dia boleh pergi ke tinggi, boleh pergi ke rendah, tetapi dia lebih santai. Kalau dia tinggi pun dia tinggi santai. Kalau dia rendah pun dia rendah santai.
Santainya maksudnya dia bersifat macam orang kata mesra rakyat. Macam saya boleh kata teks Tan Sri Muhyiddin Yassin bersifat sederhana. Sebab apa? Tan Sri tahu bahawa yang mendengar ni bukan orang daripada gaya tinggi, bukan orang daripada gaya rendah. Semua sekali. Sebab tu beliau bersifat lebih santai. Jadi gaya sederhana ini lebih disukai dan lebih mudah dihadam oleh orang ramai. Okay. Jadi kalau anda tak tahu siapa pendengar anda atau anda mendapati bahawa pendengar anda adalah daripada orang tua, budak sekolah rendah, budak sekolah menengah, ada orang-orang anak kanak-kanak, jadi gunakan gaya sederhana. Okey, lebih santai dan dia di antara gaya tinggi dan gaya rendah. Okey, jadi kita dah cover penulisan teks itu apa, pengenalan teks ucapan itu apa. Okey, ini elemen-elemen penting dalam format asas teks ucapan. Dan yang terakhir kita dah cover gaya penulisan. Jadi tolong ingatlah ketiga-tiga ni yang kita dah bincang hari ini. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita beralih kepada nota seterusnya? Rawadah, Aisyah ada soalan? Tak ada, Madam. Tak ada, Madam. Okey, tak ada Madam. Madam ada. Baik. Nak pergi jauh sikit ni, nak pergi jauh sikit sebab tu saya tanya tu kalau tak faham. Okay, bila kita dah faham kesemua tadi tu, maka kita boleh masuk kepada sesuatu yang lebih mendalam. Okay. Penulisan teks ucapan, ia mempunyai satu sifat yang mana kita panggil sifat retorik. Okay. Dah faham sifat retorik. Sifat retorik ini ialah seni pemakaian bahasa yang menyampaikan idea dengan menarik dan berkesan. Okay, sebab bila anda buat teks ucapan, kena ingat satu. Anda nak biar pendengar mendengar dari awal sehingga akhir. Itu tujuan utama anda. Anda nak mesej itu sampai secara jelas. Itu mesej utama anda. Okey? Jadi sekiranya retorik tidak diaplikasikan dalam penulisan teks ucapan, kita takut teks ucapan kita ini tidak mencapai objektif. Okey, retorik itu apa? Seni pemakaian bahasa untuk sampaikan idea yang ada dengan menarik dan berkesan, sama ada dalam bentuk ucapan atau tulisan. Okay, retorik ni sebenarnya banyak penggunaan dia, bukan dalam teks ucapan saja, boleh jadi dalam dalam surat tak rasmi, okey, dalam cerpen pun ada sikit sebanyak retorik tapi lebih banyak kita lihat dalam teks ucapan. Sebab teks ucapan ni memang intipati dia, isi teks dia tu memang merujuk kepada pendengar. Dia nak pendengar dengar, dia nak pendengar faham. Okey, apakah 5 jenis retorik? Dia ada pemujukan, penerangan, penceritaan, pendedahan dan penghujahan. Okey, saya ulang balik. Ada pemujukan, penerangan, penceritaan, pendedahan dan penghujahan. Jadi kalau anda tengok kelima-lima jenis retorik ini adalah sebenarnya merujuk kepada objektif retorik itu digunakan. Anda boleh guna kelima-limanya, tak ada masalah. Kalau rasa ia sesuai, gunalah untuk kelima-lima retorik ini dimasukkan dalam satu teks ucapan. Tapi kalau rasa teks ucapan anda hanya kepada retorik 1, 2 dan 3, guna yang itu sahaja. Kalau perlu kepada satu sahaja retorik, guna retorik itu sahaja. Okey? Jadi sebagai penulis teks ucapan ni, kita kena sendirilah. Ketika menulis teks tu kita kena sendiri bijak. Bijak untuk menggunakan unsur retorik ini. Kita tak perlu tanya pun orang lain, tak perlu tanya penganjur. Penganjur nak saya retorik ni nak guna untuk pujuk ke, untuk penceritaan ke, macam mana penganjur? Penganjur dia tak kisah. Asalkan anda datang rasmi, itu dah cukup bagi dia sebenarnya. Tapi anda sebagai seorang yang menulis teks atau seorang perasmi yang menulis teks, anda sendiri yang kena bijaklah meletakkan unsur retorik ini. Okey, pemujukan. Teks adalah berusaha untuk mengubah, mempengaruhi pemikiran, keyakinan dan pandangan pihak lain. Anda nak cuba ubah pemikiran pihak lain tu. Anda nak mempengaruhi pemikiran orang lain. Anda nak pengaruhi keyakinan orang lain. Pemujukan. Dalam pada mereka tak sedar, itu sebenarnya satu bentuk teks ucapan pemujukan. Okey.
Saya boleh katalah banyak kali saya ulang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tengok awal PKP dulu. Kenapa saya guna dia? Sebabnya satu Malaysia dengar ucapan dia. Jadi sebab tu saya guna contoh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak bersifat apa-apa ideologi. Saya cuma gunakan Tan Sri sebabnya ucapan dia didengar oleh satu Malaysia. Okay. Jadi ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika PKP mula-mula dulu, ucapan teks pertama beliau. Kalau anda boleh cari dalam internet, anda boleh cari Tan Sri Muhyiddin Yassin baca doa. Anda boleh tengok. Itu adalah satu contoh teks pemujukan dalam kalangan rakyatnya. Sebenarnya isi-isi yang beliau berikan adalah berbentuk pemujukan. Dia bagi doa supaya rakyat bertenang, supaya Allah memberikan jalan penyelesaian untuk kita menyelesaikan wabak. Tapi dah hampir setahun dah wabak nak sampai wabak berada di Malaysia, masih lagi kita belum berjaya. Jadi teks pemujukan ni beliau cuba untuk mempengaruhi pemikiran rakyat supaya jangan memberontak, jangan panik, okey, jangan marah duduk rumah, okey, duduk PKP duduk sesenyap je lah. Jadi rakyat yang biasa keluar rumah kan, kita yang biasa keluar pergi shopping, pergi padang, okey, pergi jogging, pergi piknik kan. Jadi kita yang biasa keluar rumah ni kadang-kadang boleh jadi stres tau kalau duduk kat rumah saja. Dia tahu rakyat akan stres, rakyat akan murung sebab itu bukan sifat kita. Kita macam biasa, macam burung pun kalau kita pergi sangkar dia pun lama-lama burung tu mati kemurungan. Kita pun macam itulah, berbalah dalam rumah, kes-kes isu rumah tangga berlaku kan. Sebab duduk kat rumah tak boleh keluar, tak boleh kerja. Mereka yang makan gaji, alhamdulillah mereka yang pergi keluar untuk bekerja. Makan yang kata gaji harian. Kalau tak keluar tak dapat gaji. Orang macam ni sangat-sangat tension, sangat-sangat murung. Anak 2, 3, 4 orang nak dijaga, nak diberi makan. Jadi unsur pemujukan tersebut Tan Sri letakkan dalam teks beliau. Dan yang paling terkesan ialah doa beliau tu. Bagaimana beliau meletakkan doa, dikatakan beliau adalah satu-satunya Perdana Menteri yang dalam doa kepada yang dalam teks kepada rakyat secara live di TV membaca doa satu-satunya. Dan beliau diingati sampai ke hari ini kerana perkara tersebutlah. Perkara lain saya tak nak sebut. Yang siapa orang marah-marah tu wallahualam lah, itu hak individu. Tapi contoh teks beliau itu sangat-sangat baik. Itu contoh teks pemujukan. Jadi bila rakyat dengar, kita tenang. Rakyat dengar, rakyat jadi syahdu. Daripada kita marah-marah, sebab kenapa PKP, kenapa tak boleh keluar rumah, kita jadi syahdu. Kita duduk mendengarnya. Kan? Itu pemujukan. Jadi penggunaan kata-kata penguat seperti lebih, paling, sangat. Okey, kita dengar ayat-ayat Tan Sri pun dalam ucapan dia ketika tu, okey, saya sangat memahami keadaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat merasai apa yang puan-puan rasakan. Jadi bila menggunakan kata sangat, paling, sebenarnya dia menunjukkan sifat empati dia. Empati ni ialah kita berada di dalam kasut orang lain. Dan simpatinya, empati dan simpati. Dua sifat tu. Bila kita tunjuk dalam teks pemujukan, ia berjaya. Itu yang dibuat oleh Tan Sri kepada rakyat Malaysia. Okey. Jadi retorik yang kedua, penerangan. Memberikan maklumat dan bersifat informatif yang disampaikan dengan intonasi dan nada yang menarik. Okey, retorik penerangan ini tak kena cara, orang bosan. Orang bosan sebab dia lebih kepada informasi. Cuma bila penerangan ini diberikan dalam bentuk intonasi dan nada yang menarik, ia jadi satu bentuk retorik penerangan yang cantik. Saya ambil juga teks Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia memberi penerangan tentang bantuan kepada rakyat. Bantuan kepada rakyat pada waktu PKP awal-awal dulu ya, dia bawa cerita Makcik Kiah. Itu penerangan. Informasi itu, dia nak beritahu Makcik Kiah dapat berapa. Makcik Kiah jual goreng pisang, dia kata. Jadi dia buat cerita Makcik Kiah, suami Makcik Kiah, anak-anak Makcik Kiah. Jadi bila dia buat macam tu, ia bersifat informasi, tetapi retorik yang diletakkan di situ adalah amat menarik. Rakyat dengar pun seronok, sengih seorang kat rumah. Saya pun sengih dengar cerita pasal Makcik Kiah pula Tan Sri. Ucapan pertama dia baca doa, ucapan kedua cerita pasal Makcik Kiah. Awal PKP dulu memang kita nampak sedikit kelainan dalam teks ucapan Tan Sri kita ya. Memang retorik ni dia gunakan sebaik mungkin dalam retorik ni. Okey. Penceritaan.
Menyampaikan suatu cerita dengan cara menghubungkan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan satu plot yang logik. Okey, tadi penerangan. Dia buat penceritaan. Okey, penerangan dalam penceritaan. Tan Sri guna. Penerangan tentang bantuan kepada rakyat dalam bentuk penceritaan kisah hidup Mak Ciki lah. Okey, cantiklah dia gabung cerita jadi plot Mak Ciki tu semua orang faham. Rakyat-rakyat pun faham sebab dia menggunakan bahasa rakyat. Bila dia ingin menjamah kalbu rakyat, dia menggunakan bahasa rakyat. Okey, kalau dia guna bahasa tinggi, dia menggunakan bahasa menteri kepada rakyat, rakyat rasanya kau marah rasanya. Kan, tapi rakyat menjadi syahdu, menjadi tenang pada waktu tu. Rakyat tenang pada waktu tu. Hanya kerana retorik yang dimasukkan ke dalam ucapan yang berjaya. Okey. Pendedahan, iaitu kita membuat pendedahan menampakkan sesuatu yang sebelum ini tak diketahui oleh khalayak ramai. Okey, jadi pendedahan ini adalah dalam contoh teks-teks yang berbentuk agak rasmi sikitlah ya. Contohnya macam teks proklamasi darurat baru ni ya. Teks proklamasi darurat yang diberikan kepada rakyat, kepada satu Malaysia ni untuk diproklamasikan darurat itu. Jadi pendedahan bahawa ia terpaksa diisytiharkan untuk mengekang jangkitan COVID-19. Okey, walaupun banyak spekulasi, kita pegang pada teks ucapan sahajalah ya. Nak cerita pasal spekulasi itu cerita orang-orang lain lah. Kita masuk kelas menulis ni, kita fokus kepada teks ucapan. Okay, penghujahan tergolong dalam retorik pengaruhan. Seperti retorik pemujukan di mana ia berbentuk rasional dan intelek. Penghujahan ni dia hujah-hujah yang diberikan tadi adalah untuk meyakinkan, sama macam pemujukan dia ada bentuk elemen untuk meyakinkan khalayak, tetapi ia lebih bersifat rasional dan juga intelek. Okey, retorik penghujahan ini banyak diberikan oleh Datuk Ismail Sabri, Menteri Keselamatan Negara kita ya, Menteri Kementerian Keselamatan Negara, dan juga DG kita. Apa tu, Deputy General kita, apa nama, Nur Hisham. Okey, Datuk Nur Hisham. Jadi mereka banyak mengeluarkan penghujahan dari segi rasional dan intelek tentang statistik, tentang perintah kawalan, tentang apakah denda-denda, kenapa denda 1,000 diberikan, kenapa diperketatkan, kenapa sekarang ni dah tak payah bayar saman, terus kena 1,000 tu kena masuk mahkamah terus. Okey, sebab darurat. Kita sekarang bukan PKP saja, kita masih dalam PKP plus darurat ni. Bila PKP campur dengan darurat, orang kata bahawa elemen yang ada dalam darurat itu terguna pakai dalam sepanjang PKP kita ni. Jadi tak boleh buat macam-macam lah. Walau bagaimanapun PKP ini masih lagi dikira PKP yang agak orang kata agak longgar berbanding dengan PKP awal dulu. Sebab PKP awal dulu semua tutup. Tak boleh nak jual apa, orang kata kan. Sekarang ni pasar malam dah boleh buka, kedai gunting dah boleh buka, restoran-restoran makan dah boleh buka. Sebab kita merujuk kepada ekonomi negara. Kita nak selamatkan ekonomi negara kita. Walaupun terpaksa buat PKP. Spekulasi tetap adalah spekulasi tu tapi itu nak beritahu bahawa penghujahan ni banyak, penghujahan dengan pendedahan tadi tu lebih kepada macam apa yang Datuk Ismail Sabri dan juga Datuk Nur Hisham buatnya setiap hari di TV. Boleh tengoklah teks-teks ucapannya. Okay, ini adalah format penulisan teks ucapan. Senang je nak faham. Okay. Untuk penyediaan teks ucapan ini bukan markah atas ni bukan markah, ini adalah peratus penulisannya. Okay. Anda menulis pengenalan sebanyak 15 hingga 20% itu adalah pengenalan. Okey, dan 70% itu ialah ucapannya. Dan 10% itu adalah penutupnya. Jadi kalau nak kira paragraf, nak kira perenggan pengenalan ni bolehlah dalam 1-2 perenggan. Ucapan ni 70% ni mungkin dalam 3 perenggan. Penutup ni mungkin dalam 1 perenggan. Okey, jadi jangan panjang sangat, ia bergantung kepada masa yang diberikan dan isu yang ingin anda kupas dalam ucapan anda. Okey, kita tengok selalunya dalam penyediaan teks pengenalan ni, untuk mula-mula sebelum kita menyampaikan teks itu, kita bagi salam, kita buat tahmid sikit dan kita selawat sikitlah sebagai seorang Muslim. Kalaulah bukan Muslim, mereka selalu memberikan salam sejahtera, okey, mereka mengucapkan selamat,
kepada pendengar semua. Yang kedua ialah kata-kata aluan. Okey, kata-kata aluan ini termasuklah seperti salutasi. Salutasi mengikut protokol. Kalau adalah, kalau salutasi itu ada dalam kalangan kita pergi majlis. Okey, kita adalah bukan perasmi, kita adalah ketua penganjur. Apa tu, pengerusi kepada penganjur. Jadi bila kita pengurusi penganjur, kita kena berikan salutasi kepada perasmi. Okey, lepas tu siapa jemputan-jemputan VVIP yang datang, kemudian barulah kepada hadirin dan hadirat sekalian. Bermula dengan ucapan terima kasih kepada pengurusi majlis lah. Sebab pengurusi majlis yang panggil. Bila pengurusi majlis yang panggil, kita kena ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis. Barulah kita salutasi kepada tamu, kemudian pastikan panggilan hormat kepada orang kenamaan tu. Kena kepada statusnya. Kalau yang datang tu status dia Tan Sri, kena guna Tan Sri. Kalau yang datang tu status dia Datuk, status dia Datin, kena guna. Itu status yang ada pada diri mereka. Kalau tak guna tu mungkin mencetuskan rasa tidak puas hati ataupun rasa tak selesa lah kepada VVIP yang dijemput. Sebab itulah kena study sikit. Selalunya untuk salutasi ni pengacara majlis akan sediakan penganjur akan sediakan dah senarai salutasi ni. Dekat atas rostrum. Tahu kan rostrum ni macam tempat mereka berucap tu kan, yang kayu tu atau besi, sekarang ni pun ada yang besi tu. Jadi bila awak pergi situ, selalunya kalau awak merasmikan, awak sedia teks awak je. Salutasi tu dia akan sediakan. Jadi anda datang tu, anda akan baca dulu salutasi tu, baru anda baca teks anda. Selalunya macam tu. Dan kemudian masukkanlah elemen penarik seperti ayat-ayat Al-Quran, hadis, imbasan atau puisi dan sebagainya. Itu 15 hingga 20%. 70% ucapan anda ialah mesej yang nak disampaikan. Kena ada had. Kena ada had. Fokus kepada isi saja. Kaedah merangsang ingatan para pendengar sebaiknya beri kepada nombor. Mungkin anda kata, sebagai permulaannya hadirin dan hadirat sekalian, ingin saya mengutarakan contoh bantuan kita yang bakal diberikan pada hari ini. Lepas tu anda masuk isi kedua, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Masuk isi ketiga, di samping itu hadirin dan hadirat sekalian. Jadi bila anda merangsang ingatan pendengar, anda sebenarnya membantu mereka untuk berfokus. Okey, rupanya Prasmi tadi isi pertama dia cakap tentang bantuan, isi kedua cakap pasal ni, isi ketiga cakap pasal ni. Jadi mereka terangsang untuk mengingati apa yang anda cakap. Minda kita terangsang untuk mengingatinya. Jadi itu contoh bagaimana anda senaraikannya dengan baik. Mungkin tak perlu sebut nombor pertama, kedua, ketiga. Cakap je lah tadi di samping itu, tambahan pula selain daripada itu. Okey. Mulakan dengan perkara pokok dan pecahkan kepada beberapa cabang penjelasan. Okey, paling penting ada bukti dan fakta yang menyokong isi utama anda. Ucapan ini, isi ini saya tak boleh nak ajar anda secara direct sebab ia bergantung kepada agenda. Agenda majlis yang anda pergi. Penutup ialah kesimpulan. Buatlah kesimpulan sikit sebanyak, bagilah sikit cadangan atau saranan. Okey, mungkin anda nak masukkan pantun terakhir. Okey, anda nak letakkan macam Tan Sri dia bagi doa di penghujung. Mungkin letakkan sikit ayat hadis ke, ayat Al-Quran ke, terpulang. Itu adalah kaedah bagaimana anda meletakkan unsur penarik ataupun unsur orang kata hiburan kepada pendengar. Okay, walau bagaimanapun sifat teks penutup ialah ada kesimpulan ataupun saranan, cadangan, sokongan atau pantangan. Baik, ini adalah semua yang berkaitan dengan retorik dan penyediaan teks iaitu pengenalan, ucapan dan juga penutup. Ada soalan Rawadah dan juga Aisyah? Tak ada, Madam. Baguslah saya ni. Asyik faham je pelajar saya kan, tak pernah tak faham. Okey, saya ada bagi satu contoh teks ucapan di sini. Anda boleh baca dalam nota nanti boleh ambil dalam Google Classroom. Contoh ucapan yang sangat ringkas yang diberikan dan juga berfokus sangat-sangat berfokus. Okey, bawah ni pengacara majlis. Nantilah pengacara majlis nanti kita akan bincang. Buat masa ni kita akan fokus kepada teks ucapan dahulu Baik. Saya rasa saya tak nak pergi lebih panjang. Mungkin anda nak berhenti nak berhenti sini. Lepas tu boleh teruskanlah dengan tugas-tugas anda. Contohnya macam nak semak balik nota ni ke. Ataupun anda nak teruskan dengan penulisan cerpen anda ke. Yang akan dihantar pada minggu ke-10
Ataupun anda mungkin nak bersedia dengan presentation anda ke? Okey, boleh Dan insya-Allah tutorial nanti ada kuis berkaitan dengan teks ucapan ini saya akan bagi. Okey, untuk kehadiran tutorial anda hari Khamis nanti. Kita tak ada kelas lah, cuma saya akan bagi link. InsyaAllah saya akan bagi link, anda akan menjawab soalan yang berkaitan dengan teks ucapan ini. Okey. Dah susah kan? Benda senang je kita kena ingat. Sikit sebanyak pun sebenarnya benda-benda yang sangat asas. Okey. Baik.